sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan, dan janganlah melakukan perkara-perkara yang lagha seperti berbual-bual atau leka dengan telefon bimbit. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya ingin membicarakan khutbah yang bertajuk meraih keutamaan Sya'ban. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan seluruh umat Islam untuk terus mendoakan penduduk Palestin yang semakin teruk ditindas oleh rejim Zionis Israel yang serangannya kini telah pun sampai ke Rafah. Bukan hanya kemusnahan harta benda, kehilangan nyawa orang awam, terutamanya wanita dan kanak-kanak, bahkan mereka kini diancam kebuluran kerana kekurangan bekalan makanan dan sebagainya. Maka teruslah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan buat mereka, dan janganlah kita lupakan mereka. Semoga mereka semua diberi kekuatan, kesabaran dan kemenangan dalam mematahkan segala muslihat dan tipu daya rejim Zionis la'natullahi alaihim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita hari ini sudah pun berada pada hari ke-6 dalam bulan Sya'ban. Bererti lebih kurang hanya tinggal 24 hari sahaja lagi kita akan tiba ke bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan kelebihan. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk bertemu sekali lagi dengan Ramadan pada tahun ini bagi merebut kelebihan yang dijanjikan pada bulan tersebut, insya-Allah. Sementara keberadaan dalam bulan Sya'ban juga, marilah kita manfaatkan masa yang ada untuk terus menggandakan amal saleh dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan Sya'ban juga memiliki beberapa kelebihan dan keutamaannya yang tersendiri. Amal-amal kebajikan yang kita lakukan itu juga nanti akan menjadi bekal di hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud dan bagi tiap-tiap umat ada arah, yakni kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, beberapa keutamaan Sya'ban yang ingin saya kongsikan di dalam khutbah pada hari ini ialah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa sehingga kami mengatakan baginda tidak pernah berbuka, dan pernah baginda sentiasa berbuka sehingga kami mengatakan baginda tidak pernah berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha meneruskan lagi, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat baginda berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lain melainkan pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, diangkatnya amalan dalam bulan ini. Berdasarkan hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat kamu berpuasa pada sesuatu bulan seperti kamu berpuasa pada bulan Sya'ban. Baginda menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Maksudnya, bulan itu banyak manusia yang lalai, yaitu bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan diangkatnya amal-amal kepada Tuhan semesta alam, dan aku ingin agar amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala
ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Maksudnya, Allah tabaraka wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik, yakni orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ini adalah merupakan peluang bagi setiap muslim untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala dan keampunannya, yaitu dengan memperbaiki hubungan silaturahim sesama manusia, bermula hubungan dengan ibu bapa dan ahli keluarga, seterusnya dengan masyarakat umumnya, serta menghilangkan kedengkian antara satu sama lain. Juga dalam masa yang sama bertaubat dari segala dosa dan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dosa meninggalkan salat, dosa berzina, serta dosa terhadap manusia seperti hasad, dengki, mengumpat dan memfitnah, menghina, melaga-lagakan orang lain dan lain-lain lagi. Selain itu, hendaklah memperbanyakkan membaca Al-Quran dan merenungi maksudnya, bersedekah sama ada dalam bentuk makanan, wang, ringgit atau apa-apa keperluan lain, mendirikan salat malam, melazimi zikrullah atau membantu dan memudahkan urusan-urusan orang yang sakit, kesempitan dan sebagainya, atau mendamaikan orang-orang yang bertelaga. Semoga semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta beroleh keridhaannya. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, justru bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, saya ingin membuat beberapa rumusan. Yang pertama, setiap amal kebajikan yang kita lakukan ketika di atas dunia akan menjadi bekal yang dibawa ke hari akhirat kelak untuk menerima balasan. Yang kedua, bulan Sya'ban juga turut memiliki beberapa keutamaan dan kelebihan, antaranya keampunan Allah Subhanahu wa taala dan pada malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, bulan Sya'ban juga merupakan medan untuk setiap umat Islam melatih diri dan melakukan persediaan, sama ada dari segi kerohanian dan jasmani, lebih-lebih lagi dalam persediaan menuju Ramadan al-Mubarak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Maksudnya, berlomba-lombalah kamu, yakni mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim
أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung wa fakhamatir Raisil A'la, Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Siang jemaah Allah seberapa sol kita saudara suhu suhu kami kasih teman saudara.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله